Ku jauh di negeri orang, mencari kejaran rezeki. Walaupun aku sendirian berteman tangisan, wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terus memberi pelbagai pengisian menarik dan juga inspirasi kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Fiza Sabjahan dan Hawa Rizwana hari ini insya-Allah akan terus menemani anda dengan memberikan pelbagai perkongsian menarik selama 1 jam ini. Kami pasti ramai dalam kalangan anda tak sabar nak menikmati hujung minggu yang agak panjang sebab Isnin nanti cuti umum insya-Allah, dan apa-apa aktiviti yang anda lakukan rencanakan untuk dilakukan di dalam rumah. Dan walaupun kita ada hujung minggu yang panjang, tapi mungkin kalau kita nak buat sebarang aktiviti tu, kita boleh rencanakan ataupun rancang aktiviti tersebut, aktiviti yang di dalam rumah. Kalau tak penting, tak perlulah keluar. Tapi ada juga sesuatu yang menarik mungkin tak sabar dinantikan oleh anda penonton. Apakah amanat dan juga pesanan yang bakal dikongsikan oleh Abah? Yang amat berhormat Perdana Menteri kita juga akan menyampaikan amanat beliau pada petang ini. Tapi itu tentang petang ini. Dan sepanjang 1 jam ini, Hawa, seperti biasa setiap hari Jumaat kami akan berkongsi kepada anda tentang hikayat perkahwinan. Sebelum kita membuka tirai topik perbincangan pada hari ini, jom kita ke segmen Jom Masuk TV bersama Farina Beauty. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton Wanita hari ini yang disayangi. Semoga kita semua dilindungi dari segala virus berbahaya. Amin. Alhamdulillah, hari ini Farina bawa satu set produk special gitu untuk semua wanita yang kat luar sana. Namanya adalah Lovella. Set Lovella ni ada 3 dalam satu. Satunya adalah Lovella tablet. Cara pengambilannya mudah saja, hisap-hisap kunyah, dan ia membantu masalah dalaman wanita, memberi tenaga, membantu masalah keputihan, masalah bawah badan. Kita ni orang perempuan kalau ada masalah bawah badan, malulah ke orang kan. Dan apa yang bestnya, formulasi bahan-bahan Lovella tablet ni sangat terbaik. Dan Lovella tablet ni ada kelulusan MAL daripada Biro Farmaseutika Kebangsaan Malaysia ataupun MPRA, dan diluluskan indikasinya untuk kesihatan wanita. Nak lebih yakin lagi produk yang kita ambil secara makan ni, perlulah ada kelulusan halal dari JAKIM. Kita boleh guna tanpa was-was. Yang keduanya pula adalah Lovella pencuci dalaman wanita. Campurannya pati sirih, manja kani, kacip Fatimah dan juga serapat, dan ada lain-lain lagi bahannya, serta baunya bau strawberry. Bila kita guna, yang pasti akan rasa selesa, berani, segar dan memang wangi melekat. Ramai tau wanita-wanita yang suka bila menggunakannya. Yang ketiga pula adalah Lovella sabun pemutih khusus untuk celah-celah peha, ketiak dan tempat-tempat yang berdaki, yang gelap tu tak payah susah-susah sekarang, tonyoh je dengan sabun ni supaya dia kembali cerah semula. Kita orang perempuan kena rajin jaga untuk menyemarakkan lagi rasa kasih sayang suami isteri yang dah kahwin ni. Jangan masa anak dara je beria. Kita jaga bila dah kahwin, dah beranak pinak ni, lagi kena jaga tau. Jadi apa yang kami buat, kami hadirkan set Lovella ni untuk anda gunakan. Mudah saja, dan set Lovella ni seawal 15 tahun boleh mengamalkannya. Tak ada masalah. Dan kami hari ini wujudkan satu promo khas untuk pembelian set ni berharga RM100, dan harga mampu milik. Siapa yang beli hari ini akan dapat special botol air daripada Farina Marketing. Macam mana nak dapatkan set Lovella ni? Senang je, cepat-cepat WhatsApp. Staf Farina sekarang tak perlu keluar rumah, duduk je dalam rumah, tunggu kami post barang saja kat rumah. Jangan lupa, Lovella wajib, semua wanita wajib memilikinya. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Duduk di rumah, kita jaga kita.
Itu dia daripada Ferina Beauty. Dan seperti yang sudah kita janjikan tadi, topik pada hari Jumaat biasanya mengenai hikayat perkahwinan. Dan Fiza, kalau kita lihat dalam pasangan yang berumah tangga, mesti mereka mahukan hubungan yang bahagia. Namun dalam apa-apa yang kita lakukan pun, mestilah berdepan dengan cabaran. Betul. Dan pasangan dalam rumah tangga ni kadang-kadang bila dah beberapa tahun lamanya, kadang-kadang tak sedar sebenarnya mereka dilanda masalah. Kalau cakap tentang hubungan perkahwinan ataupun kebahagiaan, itu adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat subjektif. Sebab bahagia ni kita yang cipta. Ada orang bahagia dengan makan bersama, ada orang bahagia dengan berkomunikasi dengan baik, dan ada orang bahagia walaupun dalam keadaan kesusahan. Tetapi ini sesuatu yang dapat kita lihat. Tapi ada juga dalam kalangan kita yang kadang-kadang berkomunikasi baik dengan pasangan, tak ada masalah dari segi luaran, tetapi hubungan mereka ini ibarat bom jangka yang mana retak menanti belah. Ini yang kita takut ni, tanda-tanda rumah tangga kita dalam bahaya. Itu yang kita akan bincangkan kepada anda. Jika ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan ataupun perkongsian yang ingin dikongsikan bersama kami di Wanita Hari ini, anda boleh kongsikan di laman Facebook kami www.facebook.com/WHITV3. Dan kami akan berehat seketika. Pastikan anda terus bersama kami di Wanita Hari ini. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Hari ini. Abang ni kenapa? Tak reti nak tanya ke Maira okey ke tak? Maira ada tanya abang. Abang penat ke? Abang dah makan ke? Emilia, tunggu sekejap. Emilia, please. Emilia, sekejap. Emilia, please. Apa lagi? You tak habis-habis lagi ke angin dengan I? Habis tu sampai bila kita nak krisis macam ni? Duduk serumah, tak bercakap antara satu sama lain padahal suami isteri. Hey, you yang start dulu and now you nak tanya I kenapa? Okey. I admit I yang buat hal, I yang silap, I minta maaf. Okey, pergilah minta maaf kat Megat. You tu jealous satu pasal tu tak? Cuba you fikir kalau I stop business I, you tak merasalah semua ni. Itu dia tadi antara sedutan drama daripada Irony Kasih yang mungkin situasi yang telah pun dikongsikan tadi pernah berlaku dalam kalangan anda penonton yang sedang menonton ketika ini. Namun ini yang kita nak kongsikan kepada anda penonton. Tanda-tanda rumah tangga dalam bahaya. Apakah sebenarnya tanda-tanda ni? Adakah kurang komunikasi, rasa cemburu yang tinggi? Dan ini yang akan kami kongsikan bersama dengan panelis kita di studio hari ini. Bersama kita di studio ialah Encik Fazli Yusof, iaitu perendah motivasi. Apa khabar Encik Fazli? Alhamdulillah, sihat. Dan juga Sharifah Syahura. Apa khabar? Sihat. Okey, dan mengenai topik kita pada hari ini, kita nak tahu juga apa tanda-tanda rumah tangga dalam bahaya. Tapi sebelum tu nak tanya dulu dah dekat Encik Fazli sebenarnya. Ada yang cakap bila dah kahwin lama, baru nampak tanda-tanda tu. Tapi mungkin ada fasa-fasa lain sebenarnya ataupun tanda-tanda sebenarnya boleh menggambarkan hubungan ni ada masalah sebenarnya. Terima kasih. Ini tajuk yang berbahaya ni. Itu yang Cik Fazli cakap pada awal tu. Sebab antara tanda ataupun sebab dia boleh jadi mengelirukan. Mungkin kerana sebab itulah tanda. Dan tanda itu boleh jadi sebabnya. Contoh, orang suami mula dingin dengan isteri contohnya. Itu mungkin tandanya. Tapi itulah mungkin sebabnya. Kepada bahayanya hubungan tersebut. Banyak yang tersirat daripada yang tersurat tu. Begitu juga dengan contohnya tadilah contoh tadi kan. Cakap kasar, yang tu diam, yang tu cakap kasar kan. Jadi itu adakah tanda-tanda hubungan dalam bahaya? Ia boleh jadi tanda, ia boleh jadi sebab kepada hubungan yang berbahaya kan. Jadi dua-dua boleh jadi kan. Sepatutnya bagi saya tanda itulah yang tanda bila munculnya kelakuan-kelakuan ataupun tingkah laku yang tidak selesa dalam perhubungan, maka kita boleh kata ia sebagai tingkah laku yang perlu diperbaiki, tingkah laku yang perlu diuruskan. Kalau kita kata ini tanda hubungan kita makin bahaya, kita sedang menjangka tau. Dipanggil, kita takut nanti jadi dipanggil ekspektansi kan. Ataupun ada orang kata self-fulfilling prophecy.
iaitu benda itu berlaku kerana kita menjangkakan begitu. Macam subconscious mind macam tu. Dia macam ada subconscious mind. Contohnya, orang kata hari ini kalau biawak melintas kan, datang Media Prima, biawak melintas hari suwe kan. Jadi kita hari ini hari suwe. Bila kita menjangka begitu, kita akan nampak banyak suwenya. Kerana kita menjangka sebegitu. Kita bimbang jikalau ada sedikit-sedikit secara kadang-kadang berlaku tingkah laku yang kurang enak, tidak selesa, kita anggaplah bahawa itu adalah perkara yang perlu diuruskan. Jangan cepat membuat kesimpulan pasangan saya dah tak suka saya, ini tanda-tandanya. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri kan. Nyanyi sikit je pasti. Ya saya. Pandai nyanyi. Okey. Kalau itu penjelasan daripada Cik Fazli itu, saya suka melihat ini dari segi sudut konteks yang lebih positif. Ini juga mungkin boleh diambil oleh Syahura sendiri yang telah pun lama mendirikan rumah tangga. Pastinya kehidupannya ada pasang surutnya. Seperti yang Cik Fazli katakan tadi, tak bolehlah kita nak katakan kalau kita kurang berkomunikasi, hari ini kita bad mood, suami kita tak tegur kita, oh ini tanda rumah tangga kita dah masalah. Tapi apa yang selalu Syahura lakukan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga itu supaya bukan kata tak bahagia tapi untuk membahagiakan rumah tangga? Kalau macam tadi tu, tanda-tanda tu kalau kita tak tahu. Kalau kita dah beberapa kali lalui, kita dah tahu dah tu tanda-tanda dia. Kan? Contohnya, tapi kalau kita nampak macam bila kita dah melalui fasa ni, saya dah banyak benda yang saya dah belajar. Maknanya kalau ingin mengeratkan suami, maknanya fokus. Kalau dia bercakap, kita kena fokus dekat dia. Topik kadang-kadang yang ke laut kita tak faham pun kita kena pandai. Rajin membaca. Apa makanan dia suka, especially perut dia kena jaga. Itu antara benda-benda yang kita cuba nak perbaiki hubungan kalau kita lihat tanda-tanda tu dah ada. Tanda-tanda yang ada antaranya yang kita dah biasa adalah rimas. Dia dah rimas dengan kita. Okay, rimas tu macam mana kalau boleh dikongsikan? Kita cakap benda sikit pun rimas. Ni gambar suami. Cakap ada benda macam selalunya okey, tapi kalau kita tanya benda something kan, kalau cakap, you telefon siapa tu? Start marah. Marah dia pula level yang dah lain. Kan? Patutnya tak ada siapalah kawan. You ni dah syak lah awak sangka. Itu dah, kita dah kena find out dah. Dah boleh jadi spy? Kena. Mata-mata. Pandai dah, banyak application dah yang boleh kita find out dah sekarang ni. Tersenyum Cik Fazli. Kalau orang kata dalam perhubungan tu, kepercayaan yang paling penting untuk bahagia. Mungkin Cik Fazli boleh kongsikan juga. Ya, betul. Saya nak petik kajian oleh seorang pengkaji, Elizabeth Page nama dia. Kajian ini dia buat tahun 2017. Diterbitkan dalam sebuah jurnal SPPS. Dia buat kajian terhadap 477 partisipan lah. Ditanya partisipan ini yang dalam keadaan nak break up, yang dah nak berpisah dengan pasangan mereka. Dan daripada 477 ini, kebanyakan mereka boleh mengenal pasti sama ada nak berpisah ataupun nak teruskan perhubungan, dan mereka mengenal pasti faktor-faktor. Dan faktor-faktor untuk berpisah memutuskan perhubungan adalah yang disebut seperti tadi, antaranya hilang, yang pertama sekali adalah hilang kepercayaan. Hilang trust tersebut. Apabila ini kepercayaan mula hilang, goyah, ini antara faktor utama orang membuat keputusan untuk memutuskan perhubungan. Sebab itu dalam perhubungan kena jaga, masing-masing suami kena jaga, sebab percaya ni kita tak boleh tagih pasangan kita percayakan kita. Kita perlu bertanggungjawab untuk menjadi orang yang layak untuk dipercayai. Jadi kita tak boleh tagih kepercayaan orang, tetapi kita perlu menjadi orang yang boleh dipercayai. Barulah orang itu boleh mempercayai kita. Dan antara faktor-faktor lain menyebabkan orang memutuskan perhubungan ialah kerana terlalu banyak konflik. Bergaduh itu, bergaduh ini kan. Balik rumah dah tengking dah kan. Tadi nak keluar rumah pun nak bukan. So benda-benda kecil ini patutnya kita kena uruskan. Kadang-kadang Cik Fazli, maafkan saya kalau saya nak mencelah. Tapi kalau kita cakap dalam hubungan rumah tangga ni kan, kadang-kadang selain sebelum jadinya konflik dan kepercayaan ni, komunikasi itu juga penting. Ada orang dia sebilik dengan pasangannya tapi tak sebantal. Ada orang serumah tapi ibarat teman serumah, bukan ibarat pasangan suami isteri. Adakah ini juga antara faktor yang menyebabkan benda yang kecil itu akhirnya boleh menjadi bom jangka yang akan meletup bila-bila masa? Ya, betul. Kadang orang membiarkan ia berlaku. Rumah macam hotel, macam Oyo Hotel. Apa berlaku ialah kita perlu uruskan dengan baik dan komunikasi adalah antara kuncinya. Saya nak kongsikan satu tip yang saya ringkaskan sebagai akronim pulih.
Pertama, P kena peka. Okey. Suami isteri kena peka sebarang signal yang tidak selesa. Dalam bab ni biasanya suamilah problem. Kita kurang peka. Kita peka lelaki kita buat tak tahu ataupun kita memang kayu. Memang tak perasan je. Ada signal dah ada. Buat tak tahu. Buat tak tahu memang tak tahu kan. Kita memang dicipta agak begitu kan. So kita kena latih lah beberapa signal. Kalau tanya ini apa khabar ini okey ke? Okey. Itu kena fikir jangan begitu Isteri tanya macam, how's your day? Okey. Nak makan apa? Ikutlah. Ikutlah macam tu kan? Dia dah kurang dia punya warna-warni begitu kan. You adalah usaha, kena berusaha. Suami kena berusaha, isteri kena berusaha. Dan usaha ini macam-macam ya. Dari segi komunikasinya, dari segi tingkah lakunya, dari segi ekspresi wajahnya, dari segi surprise-nya maybe kan. Kena usahakan. Yang ketiga L adalah lunak. Bahasa kena lunak. Ini kena lunak ni maksudnya kita tak boleh paksa orang. Kita tak boleh paksa orang sayang kita. Kita kena bertutur dengan kasih sayang sampai gua tak suruh lu yang nak. So itu lunak namanya ya. So itu bahasa lunak Dan yang seterusnya ialah orang putih panggil investment. Sebenarnya dalam marriage model dekat US, mereka ada satu model dipanggil investment model. Dalam perhubungan, kena ada investment. Mungkin saya boleh huraikan ada 3 aspek ini, iaitu dalam perhubungan kita kena invest. Okey. Maksudnya ada beberapa elemen untuk kita invest, tapi kita kena commit dengan perhubungan tersebut. Kita jangan harap meminta daripada perhubungan, tapi kita kena memberi dalam perhubungan. It takes two to tango. Yes, betul. Okay. Dan H last. Okay. Harmoni maksudnya fikiran positif. Fikiran kena harmoni, jiwa kena harmoni, wajah kena harmoni. Kalau lelaki itu macam tadi nak minta maaf kan. Kena sekarang suami dia tadi minta maaf kan. Sebab bila sebut maaf ni ada satu kata-kata, dia kata kalau anda anda lakukan kesilapan dan anda minta maaf, itu namanya berjiwa besar. Kalau anda tak buat salah dan anda minta maaf, itu namanya diplomatik. Kalau anda tak buat salah, orang tu buat salah, anda minta maaf juga, itu namanya suami. Ini untuk Fazli Ayat ke ayat. Okey. Kita nak tanya banyak lagi pengalaman Syahura selepas ini, tapi sebelum tu kita nak tanya juga pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, tanda rumah tangga dalam bahaya. Saksikan. Tanda-tanda yang menunjukkan rumah tangga dalam bahaya ialah tak bertegur sapa antara satu sama lain. Ialah as husband and wife, kita mesti akan share masalah bersama, sama ada sebelum tidur ke, masa makan ke, mesti ada masa bersama untuk kita luahkan perasaan. Komunikasi antara hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat diperlukan untuk pasangan suami isteri. Sebab bila kita selalu berkomunikasi dengan kita punya pasangan kita, pastinya kita akan lebih faham dan kita akan terus faham pasangan masing-masing. Okay. Jika kurangnya komunikasi antara sesama, masing-masing buat kerja sendiri, masing-masing buat hal sendiri, itu salah satu faktor utama akan terjadinya perbelahan antara suami dan isteri sebab tiada persefahaman. Suami tidak menceritakan masalah kepada isteri dan isteri tidak menceritakan masalahnya kepada suami, dan mereka lebih mempercayai orang luar berbanding pasangan sendiri. Dan ini akan menjadi masalah besarlah dalam rumah tangga. Dapat gaduh, satu sejauhkan diri masing-masing kan. Kurangnya masa yang berkualiti antara satu sama lain. Nak createkan satu kemesraan tu balik macam dulu tu dah kurang. Dia punya faktor first of all masa lah. Mungkin si suami atau si isteri busy, sibuk sangat dengan kerjaya masing-masing. Lagi satu, bila bergaduh ke apa ke, seorang tu sekelarikan diri buat hal masing-masing. Diorang tak banyak luangkan masa bersama. Diorang asyik main phone, layan phone saja. Tak tanya khabar dan tak ambil berat pasal pasangan. Kalau kita tengok kan, kebanyakan jawapannya apabila pasangan buat hal diri masing-masing, tak tanya khabar masing-masing, tak bercerita sama-sama. Mungkin Syahura boleh kongsikan sepanjang perkahwinan, ada ke melalui fasa-fasa sebegitu? Alah, 11 tahun berkahwin memang pelbagai fasa dah lalui. Tapi apa pun, kalau kita dapat tengok 11 tahun tu maknanya kita bertahan, maknanya kita cuba mencari lagi lah
Mana kita masih dapat kesefahaman itu. Walaupun badai macam mana pun datang, kita dua orang masih dapat sebab masing-masing kahwin dalam umur 30 lebih. Jadi kita dapat memahami. Kita cuba. Itulah yang dikatakan kematangan. Dan apa-apa pun cabaran yang kita lalui, mungkin benda tu yang buatkan kita lebih faham antara satu sama lain. Kan? Tapi macam Syahura sendiri, ada tak Syahura merasakan bahawa sebenarnya dalam apa-apa saja situasi yang berlaku ni, bukan satu pihak saja yang kena mainkan peranan. Dia kena ambil peluang komunikasi antara dua pihak. Kalau macam Cik Fazli kata tadi lah, kalau orang buat salah, dia minta maaf, itu namanya jiwa besar. Tapi kalau kita tak buat salah, kita minta maaf, diplomatik. Tapi kalau kita tak buat salah, orang tu tak buat salah, kita minta maaf, itu suami. Tapi kalau Syahura pula macam mana? Dalam keadaan tu macam mana? Tapi saya rasa betul. Kalau saling memaafkan adalah punca maknanya hati kita automatically jadi harmoni. Tenang. Jadi tenang. Macam kita minta maaf, kita biarkan dulu keadaan tu dan kita minta maaf walaupun kita betul. Kan automatically pasangan kita akan down. Oh okey, jangan buat lagi Sejuk sebab saya macam tu. Sebab saya dah konsep Abang Muklis ni dah mengajar. Setiap kali kalau saya buat salah, dia akan tanya, tak nak minta maaf ke? Okey, saya minta maaf. Cium tangan, dah ada konsep, cium tangan. Okey, jangan buat lagi, jangan buat macam ni. Awak pun kena minta maafkan saya. Jadi automatik kita akan gelak-gelak. Suara lunak? Suara lunak dah, penat dah nak buat. Cik Fazli kata suara kena lunak tadi kan? Suara lunak Cik Fazli. Makan apa? Pun susah juga kadang-kadang sebab suara tu dia dengar hari-hari. Dia rasa macam sama je. Okey. Alright, kadang-kadang kita cakap dalam konteks perhubungan ni kan Cik Fazli. Kadang-kadang mungkin juga kita dah lama mendirikan rumah tangga, ada dalam kalangan pasangan yang merasakan terlalu selesa. Tak sedar yang sebenarnya walaupun komunikasi tu baik, masih makan semeja, tidur sebantal, namun hakikatnya mungkin ada kekosongan dalam jiwa pasangan yang itu ada kalanya menyebabkan sama ada isteri ataupun suami terpaksa mencari ataupun menempiaskan kesunyian itu bersama orang lain. Kita luahkan masalah dengan kawan-kawan ke, pergi memancing ke. Apakah faktor ataupun punca yang boleh terjadinya sebegini, Cik Fazli? Ya, kadang-kadang kita hilang makna dalam perkahwinan. Sebab itu saya percaya tadi saya sebut investment model. Dia ada 3 benda. Ini kajian di barat tentang perhubungan yang baik. Dia buat model, dia kata ada 3 investment. Ada 3 perkara yang wujud dalam investment model. Yang pertama adalah berapa banyak pengalaman positif berbanding pengalaman negatif dalam perhubungan tersebut. Semakin banyak pengalaman positif, maka perhubungan itu akan jadi lebih baik. Okay. Masalahnya pengalaman positif ni kalau tak dirancang, dia tak jadi. Dia jadi pasif kan. Banyak pengalaman positifnya dekat WhatsApp group lah, dia gelak seorang-seorang kan. Dia cari tempat lain lah. Kat situ kan. So, dalam perhubungan kita kena rancang pengalaman positif tersebut. Kadang-kadang biasa je, simple je. Ambil travel sama-sama kan, berdua kan. Ataupun masak sama-sama kan, sambil ketawa-ketawa, baling-baling cream cheese ke kan. Okey, itu banyak pengaruh movie tu. Itulah positif lah tu. Dan kalau kita tengok juga ramai yang rasa sekarang inilah dengan zaman teknologi banyak sangat luangkan masa dekat telefon dan kurang ambil tahu ataupun perhatian kepada pasangan. Macam mana tu? Ya, itu bagi saya dia bila kita tak, sebab kita kena invest kita kena invest dengan perhubungan, maksudnya invest masa kita ada 3 se pertama masa, jasa, rasa. Sampai yang ujung ujung. Maksudnya kena berkongsi rasa, berkongsi masa sama-sama dan berkongsi jasa. Masing-masing buat kerja sama-sama kan. Sebab banyak ni kan sekarang tak boleh nak travel pergi waterpark sebagainya kan. Belilah benih-benih, pokok-pokok, polybag semua kan, tanamlah ke depan tu. Bayam Brazil ke? Bayam Brazil. Orang tu paling malas tu kan. So nak susah bayam Argentina susah sikit. Tak ada saya gurau. Ideanya adalah kita kena rancang supaya kita dapat berkongsi masa, berkongsi rasa, berkongsi jasa sama-sama. Sama juga memasak, masuk kereta apa sahaja kan. Bila kita berkongsi semua ini, kita dapat membina banyak pengalaman yang positif dan ini salah satu bentuk investment. Investment jangka masa panjang yang mana orang kata benihnya akan kita tuai apabila sampai satu masa nanti. Saya suka apa yang Cik Fazli katakan tentang tadi, masa, jasa dan berkongsi rasa. Saya kira berkongsi rasa ni bukan saja antara pasangan tapi seluruh ahli keluarga. Bagi Syahura sendiri, bagaimana Syahura berkongsi rasa dengan mencipta momen-momen indah bersama dengan pasangan lah. Kadang-kadang kita ni, lagi-lagi bagi Syahura kan dah mendirikan rumah tangga, anak pun dah besar-besar kan. Dah segan kadang-kadang nak tunjukkan kemesraan depan anak-anak. Jadi bagaimana Syahura mencipta momen kebahagiaan tu? Masak bersama ke? Tanam bayam Argentina
Tina sama-sama. Ya. Macam mana? Okay, betul. Saya rasa dalam rumah tangga ni selain daripada kita kena bekerja luar, kita dalam rumah tangga pun perlu bekerja. Bekerjasama. Yeah. Betul. Sepanjang PKP ni memang banyak benda perkara yang saya dengan suami buat. Contohnya kami memasak bersama, suami tak pernah masak, dia nak masak bersama. Kami mengecat rumah. Benda-benda yang bersama. Kadang-kadang berbanding dengan dulu, kita banyak bergaduh bila masing-masing kerja, kerja luar balik. Tapi bila dalam rumah ni, kita pula macam sebenarnya macam lama tak bergaduh. Rasa romantik tak? Rasa macam banyak benda. Dia bercerita dengan saya. Kalau kita tengah main telefon pun sebenarnya, kalau kita main telefon, walaupun sebenarnya kita fokus kat WhatsApp tu, tapi kalau suami tiba-tiba masuk, benda ni contoh dia nak bershare pasal filem yang dia tengok. Kita jangan awak boleh tak? Saya tak faham macam itu. Jangan. Kita cuba fokus dan cakap, kenapa dia mati? Kalau dia kata, dia orang matilah cerita ni. Kenapa dia mati? Kita cuba. Great conversation. Great conversation. Tinggalkan telefon. Bukanlah tinggal. Sambil tu pandang. Pandang lepas tu sambung balik. WhatsApp dengan Mara Teguh Sabri ke situ? Selalu. Memang tahu itu. Kita ada grup kan. Itulah kerja. Tapi saya tetap akan fokus. Suami apa kita buat balik. Gitu juga suami saya. Kalau saya tengah bercakap, dia akan fokus. Saya rasa itu lebih maknanya, maksud saya maknanya dia rasa dihargai. Dia tak adalah rasa kita fokus kat kawan kita saja. Itu yang berkait dengan apa yang Cik Fazli katakan tentang 3 S tu. Jasa, berbagi rasa dan juga masa. Walaupun kita cuba buat benda lain, tapi bila suami ataupun pasangan kita datang, kita fokus kepada individu yang lebih penting lah kiranya kan. Dan saya rasa sesiapa pun memang nakkan perhatian juga, tak kisahlah isteri ataupun suami. Dan saya rasa lelaki ni kadang-kadang dia tak tunjuk pun dia nakkan perhatian. Kalau Encik Fazli macam mana? Apa tanda-tanda lelaki tu nakkan perhatian dan kalau tak buat tu itulah tanda rumah tangga dia dalam bahaya. Lelaki nak perhatian rasanya dia menghampiri dan cuba untuk berbual dan sebagainya lah kan. Sama je. Saya rasa lelaki perempuan lebih kurang sama je. Semua orang sukakan perhatian Cik Fazli kan. Tapi bagaimana? Apakah mungkin tips yang boleh dikongsikan oleh Cik Fazli sendiri di penghujung perbincangan kita ini? Apakah yang boleh diamalkan oleh penonton-penonton kita? Kadang-kadang kita rasa mungkin dalam hubungan kita tu dah semakin jauh. Kita nak rapatkan semula tali ni. Dalam masa yang sama nak tarik tali dalam tepung tu jangan sampailah berderai kan? Macam mana tu? Kita ada yang casual. Yang casual ialah bertanya khabar, apa yang menarik hari ini kan. Dan bila casual, elakkan highlight benda yang complaining, yang negatif. Walaupun dia contohnya dia duduk dapur, dia masak, ada sepa-sepa sikit, jangan duk highlight yang masak. Sepa kenapa bla bla. Puji yang highlightkan benda yang indah-indah. Macam tadi tu. Oh terima kasih masak. Oh bagusnya ini dah lama ni kan. Dah lama tak tengok sausage hangit dan sebagainya. Walaupun rasa macam mana kan rasa dia. Walaupun rasa pahit kan. Cuba lagi mungkin you kurang kicap. Jangan cakap tak sedap lah. Berkicap nanti kan. So jadi kita highlightkan benda yang baik-baik. Yang tu kita sabar dulu. Sebab benda itu bukan pattern hari-hari, itu sekali-sekala berlaku kan. Melainkan benda itu hadap hari-hari, benda sama. Dan kalau dia berusaha, pasangan kita kelihatan berusaha untuk melakukan lebih appreciate dan iktiraf benda tersebut. Itu pertama, yang casual. Yang kedua adalah kita perlu buat sesuatu yang special, yang istimewa. Ini kena rancang event ataupun aktiviti macam tadi, bercocok tanam. Ini special project yang perlu diinisiatifkan kan. Ataupun ia boleh jadi impulsif. Contohnya petani free kita tahu dan PKPB dah tak ada dan kita jom masuk kereta semua travel pergi mana tak tahu kan. Begitulah kehidupan kita cewa kan. So, contoh dalam maksudnya. Dan yang seterusnya jikalau keadaan agak tidak baik, kita berbincang. Bawa bincang. Dan biasanya sekali lagi lelaki agak lemah dalam bab berbincang mengenai perasaan dan perhubungan. So saya nasihatkan pada lelaki berusaha lebihlah untuk ini, kerana memang lelaki ini ada kajian banyak saya pernah share dalam Wanita Hari ini sebelum ini, apabila perhubungan berbincang tentang perasaan dan konflik, lelaki akan mempunyai kecenderungan untuk mengelak dan buat lawak benda lain tak apa-apa. Okey. Itu dia saya kira rumusan yang cukup lengkap daripada Cik Fazli sendiri berkaitan topik kita ini. Masa telah tamat tapi sedikit mungkin pada Syahura apa yang nak disampaikan dan dikongsikan kepada penonton. Okey, kepada mereka yang baru berkahwin lah, yang dah lama kahwin tak boleh lah kan saya nak cakap. Tapi supaya komunikasi itu penting ya. Kalau rasa macam tak puas hati dan tanda-tanda tu nampak, cepat-cepatlah
cepat-cepat cari punca supaya benda yang tidak patut berlaku, ya, contohnya perceraian tidak berlaku, cari punca dan cuba memperbaiki diri. InsyaAllah. Apa-apa pun kena usaha dalam masa yang sama, refleksi diri juga kan. Dan perkara-perkara yang kalau kita nak tegur-menegur, selagitnya positif, insyaAllah semuanya baik. Terima kasih kepada Syaura dan juga Encik Fazli, dan kepada anda penonton, teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Dalam segmen tajaan hari ini kita akan bersama dengan Jamu Jelita. Kita akan bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku pegawai pemasaran daripada Jamu Jelita. Hello Atira, apa khabar? Hai Kak Fiza, Assalamualaikum. Khabar baik, apa khabar Kak Fiza? Baik, Alhamdulillah. Okey Atira, mungkin Atira nak kongsikan apakah yang dibawakan oleh Jamu Jelita pada hari ini? Silakan. Okay, terima kasih Fiza. Assalamualaikum kepada penonton Wanita Hari. Selamat sejahtera, selamat Hari Raya dan salam Jumaat atau ucapkan mak semua. Okay, hari ini Fiza, Atira nak berkongsi tentang cara pemakanan yang betul sebab sebenarnya walaupun topik ini mudah Fiza, tapi ramai sebenarnya tidak tahu nak mengamalkan cara pemakanan yang betul sehingga menyebabkan baju tu sedap sana sini Fiza. Macam-macam masalah lain yang saya kira ramai yang hadapi tapi tak tahu macam mana nak cari solusi. Jadi kita tahu sekarang ni lagi musim perayaan dan musim PKP yang mana aktiviti kita tak lain tak bukan. Kita ni kita masak, kita makan, kita pergi rumah orang, kita makan dan macam-macam lagi yang kita makan. Dan hari ini juga yang menyebabkan kadang-kadang tu penambahan berat badan berlaku dan kita ni kalau dulu pakai seluar longgar tiba sekarang dah sendat. Atau tahu ramai sebenarnya yang ada masalah macam ni. Jadi kenapa hal ini terjadi atau nak kongsikan kepada anda? Semestinya adalah kerana kita tidak tahu membahagikan waktu ini bersesuaian tentang masa berat dan waktu bersesuaian yang kita makan atau tidak makan. Sementara tunggu video mainkan atau nak share dengan korang, sebenarnya sepanjang PKP dan musim raya ni kita dah restock forward fiber ni 3 kali dan 3 kali dah sold out ya Fiza. Punya ramai orang beli dan dah terbukti sebenarnya kat sini memang rakyat Malaysia ni suka makan tapi dah masa yang sama takut berat badan bertambah. Jadi sebab tu ada sarankan yang mana belum amalkan forward fiber anda boleh amalkan forward fiber. Bila masa saja anda makan berat, amalkan selepas makan sebab bila kita tidak mengamalkan cara pemakanan yang betul dan mengalami masalah sistem pengadaman, kita akan mula cenderung kepada makan macam-macam dan kita tidak keluarkan apa yang sepatutnya. Sistem makanan akan tersimpan sampai 2-3 hari dan kita tidak lawas dan hal ini akan menyebabkan perut kita meninggi. Perut ke depan yang tegang, yang tidak selesa yang menyebabkan kita susah untuk melakukan apa jua jenis aktiviti dan mulalah kita pakai seluar pun dah jadi sendat, tiba-tiba dah ketat kalau dulu dah longgar kan. Jadi sebab tu lah yang tak share dengan korang. Kenapa ini terjadi adalah kerana kita tidak punya sistem pengadaman yang lebih lancar. Jadi produk Pop Fiber ni untuk bantu anda agar anda ada lagi masalah orang kata berat badan yang tidak ideal dan sebagainya, anda boleh amalkan kerana jika kita tidak mengamalkan pemakanan yang betul, hal ini akan menyebabkan kita berat badan bertambah, badan jadi malas, lesu, cepat letih, toksin meningkat dan jika tidak dilakukan sesuatu boleh menyumbang kepada penyakit. Pentingnya kita sebenarnya mempunyai sistem pengadaman yang lancar. Dan kalau nak bercakap pasal Pop Fiber adalah cukup kagum kerana walaupun stay at home saja, tapi order dari anda nak mengamalkan Pop Fiber ni sentiasa ada, hari-hari ada dan kami terpaksa restock banyak kali untuk memenuhi permintaan anda. Sebab ramai sebenarnya yang takut mengalami masalah berat badan berlebihan dan alhamdulillah Pop Fiber ni jika diamalkan konsisten bantu anda dapatkan berat badan ideal atau lebih benar profesional, lebih berkeyakinan diri dan bantu untuk dapatkan produk yang lebih selesa untuk harian yang lebih ceria Fiza. Okey, dan selain daripada white fiber, apa lagi nak dikongsikan oleh Atira pada hari ini? Okey, hanya produk kedua yang saya nak kongsikan hari ini adalah produk yang lebih fokusnya kepada ibu dan ayah kita sebab kalau tadi Atta bercakap pasal isu pemakanan dan dalam rutin harian kita memang tak boleh lari daripada makanan yang tinggi dengan kolesterol. Makanan yang tinggi dengan gula, yang garam, makanan lauk dan sebagainya. Dan jika kita tidak kontrol kesukatan dia dan diambil berlebihan dan hal ini akan menyebabkan kita cenderung ataupun lebih mudah untuk didatangi penyakit merangkai yang saya kira hal ini menyebabkan kadang-kadang tu memberi kerisauan kepada kita buat mak ayah kita kerana mereka akan ambil masalah bila nak solat tu kadang-kadang perlu berkerusi. Nak jalan ke sana sini, banyak jalan tak larat, perlu dipimpin tangan, nak panjat, orang kata apa, nak naik tangga, nak lakukan aktiviti berada di luar seperti berkebun dan sebagainya. Cukup terhad sebab mereka tidak larat, kurang stamina dan juga mengalami masalah kesihatan. Jadi ingin Anda kongsikan sebenarnya pengambilan jus sedunia adalah ni cukup baik jika diberi kepada kedua ibu bapa kita. Hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita
kerana penggunaannya yang konsisten membantu meningkatkan mutu dan taraf kesihatan kita. Dan ramai juga yang cakap sebenarnya jus sedaap dalam ni agak mahal. Tapi sebenarnya untuk anda, kami bagi diskaun sebanyak 50% dengan syarat belian di online iaitu di www.jombai.my. Ada 50% diskaun dan jangan risau, di toko jamu pun ataupun kedai jamu, harga jus sedaap dalam lebih murah daripada harga asal. Jadi boleh beli dan hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita. Okey, dan kita lihat ada satu lagi produk di sana iaitu tentang banana milk di sana tu. Apa tu? Okey. Sebenarnya ini cukup istimewa sebab buat pertama kalinya hari ini Atira nak memperkenalkan produk terbaru dari Jamu Jelita. Belum pernah lagi ataupun buat masa ni belum lagi kita memperkenalkan produk terbaru dari Jamu Jelita. Tapi ini cukup istimewa hari ini sebab buat pertama kali banana milk dikongsikan dengan penonton wanita hari ini. Dan ini merupakan produk di bawah rangkaian Powhite yang mana dah amalkan produk rangkaian Powhite kami mesti tahu kehebatan rangkaian Powhite kami seperti Pinky Plus, seperti Putih Mulut. Jadi banana milk ini sama sahaja fungsinya seperti Pinky dan Putih Mulut, cuma kami formulasi dengan 3 bahan utama yang memberi keberkesanan lebih berganda dengan menggunakan ekstrak daripada Hitayon. Ada Styrofoam F dan juga ada Axanthin yang mana penggunaannya membantu memberi pencerahan 3 kali ganda kepada anda yang mana ada masalah kulit. Anda boleh amalkan produk banana milk ni, rasa dia sangat sedap, rasa susu pisang. Anda boleh amalkan, lelaki dan perempuan boleh amalkan, ibu mengandung, ibu menyusu, boleh amalkan banana milk ni. Okey, mungkin secara ringkasnya sekali lagi Atira boleh kongsikan kepada penonton yang mungkin terlepas pandang bagaimana cara untuk mereka mendapatkan rangkaian produk daripada Jamu Jelita. Untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi, rasa info hari ini yang ada kongsi tak cukup, boleh terus hubungi 1800 885510 atau WhatsApp Atira di 013 3535 753. Dan jaminan pada Atira, yang mana produk ini anda boleh amalkan tanpa was-was dan merupakan produk yang semestinya dah lama sangat berada di pasaran dan produk yang diyakini pengguna. Dan kalau anda ada masalah nak orang kata apa, nak bentuk badan menawan, nak berat badan air ni, jangan lupa dapatkan Powhite Fiber yang berharga RM38.90. Dan sedunia nilai berharga RM89.90 dan banana milk berharga RM30.90. Jadi untuk semua pertanyaan, jangan lupa hubungi nombor yang tertera di kaca TV dan dapatkan produk kami di kedai jamu, kios kecantikan dan secara online di www.jombai.my. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Atira di atas penerangan itu tadi. Dan kita akan sekali lagi bersama dengan Hawa kerana ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Hawa. Silakan Hawa. Kepada anda penonton, Mingguan Esports MGO bakal memeriahkan skrin TV anda. Mari tonton Mingguan Esports MGO untuk mendapatkan berita terhangat e-sukan dan gaming tanah air, highlight acara sukan dan kejohanan e-sukan, juga temu ramah bersama komuniti e-sukan. Saksikan rancangan ini di TV9 pada setiap hari Rabu jam 10.30 malam. #MyGameOn, #esports. Dan ada sesuatu yang istimewa kami ingin kongsikan bersama anda dari Dayang Nurfaizah. Saksikan. Aku berjanji pada yang esa, akan aku terus berusaha. Suatu hari yang ku nantikan, oh kepulangan hari raya, ku sambut bersama semua. Di pagi raya ini, di pagi raya, dendangan daripada Dayang Nurfaizah yang sebenarnya suara Dayang ni sangat lunak. Apatah lagi kita lihat dan kita dengarkan baik-baik lagu yang indah ini. Ini nak kita tanyakan kepada Dayang sendiri yang telah pun berada di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum Dayang. Hello, Waalaikumsalam. Sihat kita? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dayang sihat? Sihat, Alhamdulillah. Itu dia baru kita nampak. Okey, Dayang, kalau kita cakap tentang lagu di pagi raya ini kan, dah beberapa kali kita dengar melodinya, baik-baik liriknya, ditambah lagi dengan kelunakan suara Dayang tu memang sangat-sangat sedap lagu tu. Jadi mungkin Dayang boleh kongsikanlah tentang projek lagu raya di pagi raya ini. Sebenarnya bila Dayang diberitahu yang Dayang akan terlibat dalam projek di pagi raya ini, memang senang sangat ataupun mudah sangat untuk Dayang macam cakap Dayang bersetuju. Sebab dia punya kenapa lagu tu dicipta, tujuan lagu tu dicipta, itu yang buat Dayang terima dengan senang. Sebab bagi Dayang nak rasa bertuah dipilih untuk menyanyikan lagu di pagi raya ini. Especially lagu ini memang dicipta untuk semua barisan hadapan bertandang. So
Dayang rasa bila terlibat tu satu penghargaan bagi Dayang kan. Dan salah satu cara untuk Dayang menunjukkan penghargaan Dayang dan punya sokongan kepada semua frontliners macam tu. So saya sangat bertuah dan kalau baca lirik dia pun sebenarnya kan saya pun boleh relate. Sebab tahun ni saya tak boleh balik raya. Beraya di Kuala Lumpur. So bila menyanyi tu, bila Dayang record lagu tu, macam bagi Dayang walaupun melodi dia macam very positif. Dia lagu yang ada hope sebenarnya. Melodi dia memang ada hope. Tapi lirik dia sebenarnya agak sedih lah juga kan. Lagu ni sememangnya dekat juga di hati Dayang ya. Ya, dekat sangat. Dayang boleh kongsikan ini lagu raya yang keberapa oleh Dayang dan dikompos oleh siapa? Ini lagu raya solo pertama saya sebenarnya. Okey. Dayang tak pernah lagu solo raya. Sebelum ni ada bersama dengan Black. Tapi kali ni solo. Dan yang special juga lagu ni ditulis oleh Datuk Ahmad Izam. Di mana dia antara komposer sepanjang 20 tahun Dayang jadi penyanyi ni kan. Dia antara komposer yang dalam wishlist Dayang lah. Wow. Datuk Bos. Alhamdulillah lah. Dayang dapat lagu daripada beliau dan juga susunan muzik oleh Audimore. So orang-orang yang Dayang biasa bekerja. So Dayang bersyukur sangat diorang pilih Dayang. Dayang, komposernya Datuk Izam Omar, terbitan dan susunan lagunya oleh Audimore. Saya lihat orang-orang yang turut sama menerbitkan lagu ini adalah orang-orang yang cukup hebat-hebat kan, termasuk Dayang sendiri. Tapi dari segi cabaran tu Dayang, sebab kebiasaannya Dayang sendiri merakamkan lagu, berjumpa dengan komposer, penulis lirik tu bukan dalam tempoh PKPB kan. Tapi lagu ini record dalam tempoh PKPB ni. Apa cabaran-cabaran yang mungkin terpaksa Dayang lalui? Cabaran dia sangat-sangat banyak bagi Dayang. Especially sebab masa Dayang terima lagu ni dan dapat 2 minggu sebelum raya. So masa tu masih PKP lagi, dia belum PKPB tu. So Dayang kena record vokal Dayang kat rumah kan. So Dayang kena buat sendiri kat rumah. So yang itu paling mencabar bagi Dayang lah. Sebab bila kat rumah kita banyak masa untuk berfikir macam mana. Sebab Dayang nak buat yang terbaik untuk lagu ni. Kalau kat studio kita ambil masa macam maybe satu hari tu kita boleh berbincang dengan komposer, dengan dengan Audi ke apa semua. Kalau apa yang senang lah kalau kita sekali ada kat situ. So bila Dayang buat sendiri, benda ni jadi satu hari lebih untuk Dayang record vokal sahaja. Macam Dayang nak tekan button send tu pun Dayang rasa macam nervous sangat. Macam okey ke tak? Diorang cukup ke tak? Macam boleh ke tak macam tu, betul ke tak apa yang Dayang buat kan. Itu yang agak mencabar bagi Dayang lah. Dan Dayang just macam bila Dayang hantar send tu, Dayang harap-harap Audi boleh buat magic dia lah. Inilah Dayang, norma baharu yang harus kita adapt kan dalam kehidupan kita sekarang ni. Dan walaupun mencabar, kita tengok hasilnya memang sempurna. Alhamdulillah lah, banyak benda baru yang Dayang belajar sebenarnya. Okey, Dayang, mungkin di kesempatan ini juga Dayang boleh sampaikan ucapan raya ataupun apa sahaja ucapan penghargaan Dayang. Sebab Dayang sendiri pun berhari raya di Kuala Lumpur, tak berkesempatan pulang ke Sarawak tahun ni kan. Jadi ada sesuatu tak yang ingin Dayang sampaikan kepada penonton? Dayang sebenarnya cuma ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terutama sekali kepada family Dayang yang berada di Sarawak. Kalau tengah tengok kan, mak Dayang kat sana, mak. Dan kepada semua peminat-peminat Dayang, jangan lupa dengarkan lagu di Pagi Raya ini. Sebab selalu kalau Datuk Ahmad Izam selalu cakap, Pagi Raya tu adalah special moment. Macam tu. Kan, bila pagi tu lah yang kita tunggu-tunggu setiap raya sebenarnya, di first day raya kan. So Dayang harap dia akan dengar dan boleh relate bersama-sama dengan Dayang dalam lagu ini. Dan Dayang ingin mengucapkan terima kasih juga, setinggi-tinggi terima kasih Dayang. Ini salah satu lagu yang Dayang ingin tunjukkan penghargaan Dayang kepada semua frontliner. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Untuk Dayang, keluarga Sharina dan semualah yang bersama dengan Dayang. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih bersama kami. Salam Aidilfitri. Memang betul kata Dayang tu, kemuncaknya ialah pada Pagi Raya. Dan mari kita dengarkan di Pagi Raya ini dari Dayang dan Faiza. Tibanya hari yang mulia, hari yang penuh bahagia, berbaju warna keriangan, berteman senyuman. Kian lama hari raya aku menantikan,
Ku berjanji pada Yang Esa, akan aku terus berusaha. Suatu hari yang ku nantikan, oh kepulangan hari raya, ku sambut bersama semua. Di pagi raya ini, ku tak ingin sendiri. Ku terkadang ku rindukan keluarga. Apa kabar semua sana? Harap kau berada di dalam rahmatnya. Di pagi raya, di pagi raya ini, ku tak ingin sendiri. Ku terkadang ku rindukan keluarga. Apa kabar semua sana? Harap kau berada di dalam rahmatnya. Di pagi raya, apa kabar semua sana? Harap kau berada di dalam rahmatnya. Di pagi raya. Hai Mak. Assalamualaikum. Apa khabar kita Tik? Selamat Hari Raya. Harap-harap semua okey di sini. Kami aus gila kita. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih bersama Wanita hari ini dari awal siaran sampailah sekarang. Dan kami harap topik yang dibincangkan pada hari ini bersama tetamu-tetamu memberi inspirasi dan panduan buat anda semua, insya-Allah. Yang baik itu kita jadikan tauladan, yang buruk itu kita jadikan sepadan. Sama-samalah kita pelajari dan memperbaiki hubungan bagi anda yang telah pun mendirikan rumah tangga. Semoga setiap daripada kita berhak untuk terus mencipta bahagia bersama dengan pasangan. InsyaAllah esok kami akan kembali bersama dengan anda dalam WHI Extra. Kami nak bawakan sesuatu yang mungkin dapat memberi inspirasi kepada anda dalam hujung minggu ni. Apa antara aktiviti yang boleh anda lakukan bersama keluarga? Aktiviti apa? Mungkin boleh masak-masak. Topik yang kami bakal bawakan, menu bakar. Ada kambing bakar, ada roti john. Ada macam-macam lagi yang boleh dibakar. Boleh anda lakukan bersama seisi keluarga pada hujung minggu waktu yang sama esok 12.30 hari di TV3. Assalamualaikum. Bye. Hilangkanlah duka dan nestapa. Selamat, selamat Hari Raya. Semoga kita berjumpa lagi di hari bahagia ini. Mari teman, mari saudara.